السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membanyakkan kalimat hamdalah atas apa yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang berupa nikmat, yang berupa kurniaan, yang berupa rezeki dan sebagainya, sehingga dengan pelbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita dapat mempergunakannya dalam perkara-perkara yang baik, seperti menuntut ilmu agama Islam, mempelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terindah dan yang terbaik. Baik, insya-Allah taala pada kesempatan kali ini kita akan sambung nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-33, buka muka surat yang ke-17. Versi buku ini nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-33 ialah Al-Khaliq Al-Khallaq. Al-Khaliq Al-Khallaq. Sebetulnya untuk penamaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada dalil yang jelas dan terperinci yang menjelaskan tentang urutan nama-nama tersebut. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, tak ada. Secara jelas tidak dinyatakan dalam hadis yang sahih ataupun dinyatakan dalam Al-Quran. Tidak ada sama sekali. Namun ada memang dinyatakan dalam hadis yang dhaif yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Di sini banyak menjadi perbincangan di kalangan ulama lah. Ala kulli hal, nama-nama Allah Subhanahu wa taala memang tidak tidak disebutkan secara terperinci dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala itu hanya disebutkan dalam Al-Quran dan hadis begitu saja, tanpa nombor ataupun susunan yang teratur. Okey, baik. Jadi topik kita pada pengajian kita kali ini iaitu Al-Khaliqul Khallaq. Al-Khaliqul Khallaq iaitu yang Maha Pencipta. Maha Pencipta, Maha Mencipta, membuat, mengadakan. Baik. Al-Khaliq Al-Khallaq. Okay, sebelum kita mulakan, ketika kita baca Al-Quran, kan, kita baca Al-Quran ataupun kita solat dalam Al-Quran, pernah tak kita jumpa dengan satu nama ni, Khaliq ataupun Khallaq? Ataupun kita pernah mendengar dalam bacaan Quran? Pernah tak? Ada? Apa contoh dia yang sentiasa ataupun yang selalu kita dengar? Khaliq, Khallaq. Ataupun bukan Khallaq. Khallaq ni jarang. Sebab Khallaq ni dia disebutkan 2 kali je. Untuk Khaliq ni banyak disebutkan. Kira-kira apa ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq? Monggo dipersilakan. Siapa yang tahu? Siapa yang pernah jumpa ataupun sering mendengarkan perkataan Al-Khaliq? Min syarri ma khalaq. Okey, min syarri ma khalaq. Itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Khaliq, khalaq, menciptakan. Jadi khalaq itu adalah kata fi'ilnya, bukan kata isimnya. Bukan yang menunjukkan nama Allah, tapi dia menunjukkan kepada perbuatannya. Menciptakan
mencipta min syarri ma khalaq dari apa? Min syarri ma khalaq dari seburuk-buruk apa yang dia ciptakan. Okey. Yang dia yang menjurus kepada Al-Khaliq itu sendiri, Al-Khaliq ataupun Al-Khallaq. Min? Fatabarakallahu ahsanal. Ya, fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Ya, al-khaliqin. Okey, apa lagi? At-tin. At-tin, wat-tin wa zaitun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Okey. Sama dengan tadi min syarri ma khalaq. Khalaqna itu dia bentuk kalimah fi'il, bentuk kata fi'ilnya, perbuatannya. Laqad khalaqna, aku memang telah menciptakan ataupun sungguh-sungguh aku menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling indah. Itu perbuatannya. Ini yang menunjukkan ataupun yang menjurus kepada perkataan Khaliq. Sebab kalau kita mendengar Khaliq, mesti ada sesuatu yang terlintas, yang ada ataupun yang timbul dalam pikiran kita. Khaliq. Iya. Apa tadi? Wallahu apa? Wallahu khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yes. Naam. Ini disebutkan dalam ayat ini ya, ayat yang ke Al-Hashr, ayat yang ke-50, ayat yang ke-24 kan? 24 Al-Hashr. Nah. Okey, baik. Sebelum kita lebih lanjut membincangkan tentang satu nama yang indah ini, Al-Khaliqul Khallaq. Liriknya anda tulis dulu supaya kita lebih fokus pada tajuk yang sangat bagus ni, sangat indah ni. Jadi Al-Khaliqul Khallaq. Okey, Al-Khaliq Al-Khallaq Al-Khaliqu Al-Khallaq. Okey. Al-Khaliq ni dia adalah sigat dia, bentuk dia adalah isim fa'il. Ya. Isim fa'il. Okey, manakala Al-Khallaq ni dia adalah sigat mubalaghah. Bentuk kesangatan. Sigat mubalaghah. Sigat mubalaghah, bentuk kesangatan. Al-Khaliq ni isim fa'il adalah nama yang menunjukkan pelaku. Kalau khalaqa mencipta. Kalau Al-Khaliq pencipta. Itu disebut sebagai isim fa'il. Kata nama yang menunjukkan pembuat, pelaku. Kalau sigat mubalaghah, sigat ni bentuk, mubalaghah ni sangat, kesangatan, very, sangat. Al-Khallaq sangat mencipta, yang banyak mencipta, akan pencipta segala-galanya. Al-Khaliq Al-Khallaq. Okey, jadi dari segi bahasa, Al-Khaliq ni merupakan isim fa'il daripada perkataan khalaqa yakhluqu wa huwa khaliq. Khalaqa maksudnya menciptakan. Ini kata fi'ilnya. Fi'il nadi dan fi'il mudhari. Sedangkan Al-Khallaq merupakan sigat mubalaghah, bentuk kesangatan. Kata Al-Khalqu bermakna al-fi'lu, perbuatan. Jadi masdar kepada khalaqa yakhluqu khalqan. Jadi khalqan ni bermaksud al-fi'lu, perbuatan, mencipta. Mencipta itu adalah perbuatan. Selain itu, al-khalqu juga bermakna al-mahluq, iaitu sesuatu yang diciptakan. Jadi kalau kita mendengar perkataan khalqu, itu makhluk. Itu makhluk. Apa kira-kira contohnya perkataan khalqun dalam Al-Quran? Siapa yang hafal Quran di sini boleh tunjuk dekat Ustaz. Yang hafal lah. Yang tak hafal, yang baca Quran, yang sering baca Quran ni, cuba tunjukkan perkataan khalqu dalam Al-Quran. Berapa tahun kita baca Quran? Lebih 20 tahun tahu kita baca Quran. Takkan kita tak ada satu kalimah pun yang kita hafal. Suratul Mustaqim mesti kita hafal lah, sebab kita sentiasa baca dalam solat. Coba perkataan khalqun. Ada satu perkataan khalqun ni, Masya Allah Tabarakar Rahman, ini disebutkan dalam Al-Quran. Ini maknanya sangat indah. Inna fi khalqis samawati. Iya, inna fi khalqis samawati. Surah Al-Baqarah tu kan? Al-Baqarah yang berapa? 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas
Wa ma anzalallahu minas sama' dan seterusnya. Okey, sungguhnya pada penciptaan, ini fi khalqis sama', penciptaan langit wal ardi dan bumi. Ada satu lagi. Kalau kita tengok dalam YouTube tu hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqu madza khalaqal ladina min duni. Surah apa tu ya? Surah Luqman ayat yang ke-11 kalau tak silap. Surah Luqman ayat yang ke-11. Kalau tak silap ayat 11. 12, sorry. 11, betul 11. Kita akan jelaskan nanti ayat ni ya. Kita akan jelaskan nanti. Tak apa, kita tengok kepada ni. Kita patah balik dulu ke buku kita dulu kan. Okey, kata al-khalqu bermakna al-fi'lu perbuatan. Naam, al-khalqu bermakna makhluk, iaitu segala sesuatu yang diciptakan. Sedangkan makna asalnya at-taqdirul mustaqim, iaitu ketetapan yang lurus, menetapkan yang lurus. Yang dimaksud adalah mencipta sesuatu tanpa adanya perumpamaan dan menjadikan sesuatu daripada sesuatu yang lain. Ini yang dimaksud dengan perkataan khalqu. Mencipta sesuatu, itu garis bawah ini, highlightnya. Mencipta sesuatu tanpa adanya perumpamaan, tanpa adanya misal, contoh, dan menjadikan sesuatu dari sesuatu yang lain. Ini yang dimaksud perkataan khalqu, menciptakan. Okey, menciptakan. Abu Ishaq berkata, al-khaliqu berasal daripada perkataan al-khalqu. Dalam perkataan orang Arab, ia bermakna at-taqdir, menetapkan. Jadi al-khalq ni boleh bermakna mencipta, yang kedua bermakna menentukan ataupun menetapkan. Seperti yang dikatakan, khalaqtu syai'a khalqan idza qaddartuhu. Aku menciptakan sesuatu apabila saya menentukannya. Ini dia. Okey, kita sambung kepada maksud dan hakikat nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna khalaqa ni dia adalah mencipta. Al-Khaliq isim fa'il, al-Khalaq sighat mubalaghah. Nama Khaliq disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 13 kali. 13 kali. Ini menunjukkan bahawa Khaliq ni adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang banyak diulang dalam Al-Quran. Menunjukkan nama ini nama yang agung. Salah satu firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-24, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Masyaallah, tabarakallah. Sambung. Masya-Allah, ada yang hafal kat sini ya. Alhamdulillah. Okey, huwallahul khaliq. Kita tengok terjemahan dia. Huwallahul khaliq. Huwa dialah Allah. Huwallahu dialah Allah. Al-khaliqu yang menciptakan sekalian makhluk. Jadi terjemahan di sini mengikut terjemahan di sini yang menciptakan sekalian makhluk, semua makhluk. Jadi Al-Khaliq itu maha menciptakan ataupun yang menciptakan sekalian makhluk. Okey. Al-Bari'u ini juga nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kita akan pelajari selepas Al-Khaliq. Al-Khaliq, Al-Bari. Al-Bari yang mengadakan dari tiada kepada ada. Itu disebut Al-Bari. Al-Musawwir yang membentuk rupa makhluknya menurut yang dikehendakinya. Macam kita, lelaki, perempuan. Tak sama wajah kita ni. Tapi dia tetap disebut wajah. Tapi rupa dia berbeza. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat, ada apa? Sawo matang, sorry. Yes, sawo matang. Sawo matang. Macam-macam.
Lepas tu ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kurus dan sebagainya. Ini termasuk kepada al-musawwir. Al-musawwir. Jadi di sini dalam ayat ini disebutkan 3 nama ni. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. 3 nama ini saling berkaitan satu sama lain. Bahkan Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir ni dia duduk dalam satu pengertian, iaitu mencipta. Bari termasuk mencipta, Musawwir ni juga termasuk mencipta. Cuma dia satu sama lain ni dia memiliki maksud yang lebih. Maksudnya pada hakikatnya ni sama. Cuma dia ada kelebihan tersendirilah, ada perbezaan sedikit. Al-Khaliq mencipta, Al-Bari mengadakan, Al-Musawwir membentuk. Masya-Allah. Membentuk hidung kita, lubang hidung kita ni ada di bawah. Bayangkan kalau lubang hidung ada di atas, ketika kehujanan banjir. Kan? Ini salah satu contoh. Macam-macam hidung, kan? Kalau hidung Arab itu biasanya mancung. Kalau hidung kita Nusantara ni pelbagai kan. Ada yang penyet, ada yang macam-macam lah. Ini termasuk al-musawwir, membentuk. Ini semua ada hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membentuk ciptaannya yang berbeza-beza tersebut? Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita syukuri. Dan itu adalah dalam ahsanu taqwim, sebaik-baik bentuk. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun bentuk kita seperti ini tidak secantik orang Arab ataupun orang Mat Salleh dan sebagainya. Ini adalah sebaik-baik bentuk. Tengok kepada orang yang mempunyai kekurangan banyak. Ada yang buta kan, ada yang ini dan sebagainya. Jadi kita ini adalah diciptakan dengan keadaan sempurna. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Okey. Al-Khaliq bermaksud dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di semesta alam. Apa yang ada di semesta alam ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala semua. Yang ada di sekeliling kita, yang kita tengok, yang kita nampak, kursi semua. Semua yang ada, bangunan tinggi, kemudian gunung, bumi dan semua, tidak ada yang terkecuali. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala ini merupakan Al-Azim yang Maha Agung, Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran, Al-Qadir yang Maha Kuasa, Al-Qawi yang Maha Kuat dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala mencipta segala makhluk yang ada di muka bumi ini, di langit, di bumi dan sebagainya. Dia menciptakan segala sesuatu sesuai dengan bentuk dan ketentuan, menciptakan pelbagai jenis makhluk sama ada hidup maupun benda mati. Benda hidup ada, benda mati pun ada. Menyusun ciptaan dari segala bentuknya, bentuk dia macam mana, jenis dia, warnanya, macam tadi disebutkan ada yang hitam, sifatnya ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jelek, serta kegunaannya. Apa manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepada Allah. Jin pun demikian diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Haiwan-haiwan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada kegunaan dia, ada tujuan dia. Babi pun yang kita anggap sebagai makhluk yang begitu jijik, contoh jijik, ada kegunaan dia juga. Dialah yang membuat dan mencipta sesuatu yang dikehendaki. Jadi semua apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada tujuan dia, ada fungsi dia. Macam tadi, macam kan kalau kita tengok, kadang orang ni bertanya, apa di tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan babi? Ada yang tahu boleh jawab tak? Padahal kan babi yang kalau kita dengar penjelasan kan, ada yang mengatakan di dalamnya ada cacing apa? Cacing apa ya? Ada tahu tak penjelasan tentang babi ini? Cacing pita kan? Cacing pita dan sebagainya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan khinzir? Khinzir najis. Kalau anjing ada manfaatnya. Kan? Boleh menjaga kebun, menjaga rumah dan sebagainya. Anjing itu apa? Takkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan anjing untuk dimakan oleh orang Cina? Bukan kan? Pernah dengar tak kita mendengar bahwasanya vaksin dari babi kan? Pernah kan? Kan? Berarti babi ni boleh dijadikan obat kan? Mengandung babi, zat babi kan? Kenapa? Insulin obat.
pada babi itu ialah insulin. Macam mana dulu kalau tak silap kan? Dulu waktu Covid dulu, waktu PKP dulu, Ana pernah yang terkena Covid itu, kalau tak silap Ana dengan doktor tu dibagi obat kalau tak silap. Pil tiga ni. Dicakap dalam pil ni dia mengandung kurang lebih babi macam tu lah. Dia terangkan kepada Ana. Tapi alhamdulillah Ana selepas minum obat tu masya-Allah. Dia memang berkesan. Jadi obat. Kalau daging tak mahu lah. Tapi kalau dia dijadikan sebagai obat untuk menyembuhkan, itulah manfaat dia, masya-Allah. Jadi segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ni dia tidak sia-sia, mesti ada manfaatnya. Hatta nyamuk pun mesti ada manfaat dia. Kalau bagi kita nyamuk ni tak ada manfaat. Dia hanya mengganggu kita, hisap darah kita dan sebagainya. Okey, dialah yang membuat dan menciptakan sesuatu yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. In yasha' yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid." Maksudnya, tidakkah engkau telah nampak dan mengetahui bahawa Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan cara yang sungguh layak dan berkhidmat? Jika menghendaki, nescaya dia akan membinasakanmu dengan sebab kekufuran kamu, dan didatangkan pula dengan makhluk-makhluk yang baru. Ayat ini termasuk yang menjelaskan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kita ni sebagai makhluk yang diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut sebagai orang mukallaf, iaitu diberikan beban untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, diberikan kewajiban. Meskipun tidak kita melanggarnya, meskipun tidak melaksanakan kewajiban itu, seperti solat, zakat, puasa, Allah Subhanahu wa taala tidak terus menyiksa kita. Tetapi kita diberikan ketangguhan. Ditangguhkan siksa kita tu supaya kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ini berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Halim. Al-Halim. Al-Halim tu apa? Yang Maha Al-Halim. Yang Maha apa? Yes, penyantun. Maha menyantun. Maha menyantun. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesantunan apabila makhluknya melakukan kejahatan, kekufuran. Allah Subhanahu wa taala tidak terus menyiksa. Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyiksa orang yang kufur ni, yang melakukan maksiat, kejahatan, Allah Subhanahu wa taala langsung siksa mereka. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, yang Maha Penyantun, Allah bagi mereka masa untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok dalam tafsiran ni, tafsiran ayat yang dibacakan tadi ni. Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dalam tafsir Ibn Katsir beliau kata, Allah Ta'ala memberitahu tentang kekuasaannya untuk membangkitkan semula jasad pada hari kebangkitan. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita semua ni, orang yang beriman, orang yang kafir, semua tulang belulang kita, daging kita sudah hancur di dalam kubur, tetapi nanti apabila di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mampu membangkitkan itu, mampu mengembalikan daging, darah, tulang yang sudah hancur itu dikembalikan lagi menjadi manusia, lalu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, mencipta, menghancurkan, dikembalikan lagi. Mencipta, merosakkan, menghancurkan, kemudian dikembalikan kepada semula. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq Al-Qadir. Ini kata Imam kita Ibn Katsir rahimahullahu taala. Okey, bahawa dia mencipta langit dan bumi yang lebih besar daripada penciptaan manusia. Bukankah dia mampu menciptakan langit-langit ini dari segala ketinggiannya, luasnya, Masya Allah. Langit yang kita nampak setiap hari, setiap waktu begitu besar, begitu luas, warnanya yang begitu cantik. Kadang dia terang, kadang dia gelap, ada bintang, ada matahari. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta, luas, agung. Dia berada di hadapan, di atas kita ni sebagai bumbung yang berdiri tanpa tiang.
Ada bintang, ada planet, pergerakan yang berbeza, tanda-tanda yang sangat agung, dan bumi yang dihamparkan beserta seluruh isinya. Ada jurang, ada pasar, ada rumput, padang pasir dan tanah gurun, lautan, pokok, tumbuhan, haiwan dari semua jenis, faedah, bentuk dan warna. Ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, cuba kita sejenak kita pergi kepada apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr dalam menjelaskan penciptaan Allah Subhanahu wa taala ni. Okey. Dalam Al-Asmaul Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, beliau menjelaskan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala ni, dia ada dua maksud. Ada dua makna. Ya, mencipta, al-khalqu. Okey, ada dua makna perkataan al-khalqu ni. Okey. Ada dua makna. Yang pertama ialah, mana tadi pen saya? Al-khalqu. Saya letak kat sini ya. Al-khalqu mencipta. Al-khalqu mencipta. Ini makna dia yang pertama ialah ijadu syai'i wa ibda'uhu ala ghairi misalin sabiqin. Iaitu mencipta sesuatu, okey. Mencipta sesuatu dan mengadakannya tanpa contoh ataupun permisalan sebelumnya. Ini makna yang pertama ya. Makna yang kedua ialah menentukan. Menentukan. Ataupun menentukan at-taqdir, menentukan. Menentukan ataupun mengubah. Ya, mengubah. Itu makna yang kedua. Ini makna menurut Syekh Abdul Razak Al-Badr. Dan juga ini sudah diungkapkan oleh ulama-ulama yang terdahulu tentang makna dia. Okey, baik. Anda akan jelaskan sekarang. Okey, perhatikan dulu di sini ya. Jadi, kalau kita ditanya tentang makna al-khaliq ataupun makhluk ataupun al-khalaq ni, ya, makna bagi Allah Subhanahu wa taala al-khaliq al-khalaq ni ialah yang pertama mencipta sesuatu dan mengadakannya. Mencipta sesuatu, membuat sesuatu. Okey, ataupun mengadakan yang asalnya tiada menjadi ada. Itu adalah mencipta. Tanpa contoh, tanpa permisalan sebelumnya. Jadi sebelum tu memang yang diciptakan tu memang tak ada sama sekali. Kan? Tak ada sama sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencipta sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Ini yang dimaksud dengan al-khalqu, mencipta. Okey, ini makna yang pertama. Yang kedua, menentukan. Menentukan ataupun mengubah sesuatu menjadi yang lain. Menentukan bentuk ataupun mengubah sesuatu itu menjadi sesuatu yang lain. Kita tengok kan, ada haiwan ni, ada hewan yang tercipta dari haiwan yang lain, kan? Macam kupu-kupu ataupun yang lain, kalau kita tengok dalam YouTube tu banyak kan. Dari telur dia berubah menjadi lain. Itu juga termasuk dalam al-khalqu, mencipta. Jadi dua makna untuk al-khalqu, mencipta sesuatu tanpa adanya contoh sebelumnya ataupun permisalan. Yang kedua, menentukan ataupun mengubah. Sekarang manusia, kalau kita disoal, adakah manusia itu dapat mencipta? Ada tak? Ada. Cipta apa? Definisi tidak ada. Ikut definisi di sini tak ada kan?
Manusia mencipta robot. Idea. Nah, sekarang ada contoh. Manusia mencipta robot. Boleh kita? Nah, sebelum itu robot ada. Boleh tak manusia dikatakan mencipta? Hah? Tak boleh. Untuk mencipta ni Allah Subhanahu wa taala. Untuk menentukan ataupun menyusun makhluk boleh. Menyusun ataupun membentuk rupa boleh makhluk. Tapi pada hakikatnya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan ilham, mereka diberikan ilmu, mereka diberikan kekuasaan untuk membuat tu. Macam tadi, menciptakan robot, mencipta kereta, bukan mencipta sebetulnya, membuat. Membuat. Yes, membuat. Membuat dengan mencipta tak sama. Membuat, menyusun. Kalau kita tengok membuat kereta ataupun membuat motor. Okey. Bahan-bahan dia dah ada dah. Besi ada kan? Besi ada. Besi dibuat dari apa? Biji besi. Dari Biji besi. logam. Logam kan? Biji besi lah. Dari apa? Jadi semua Anda pun tak begitu faham benda ni. Jadi semua bahan-bahan tu dah ada dan Allah Subhanahu wa taala yang mencipta benda tu. Adapun manusia menjadikannya menjadi motor, kereta, apa semua benda-benda yang boleh kita pakai sehari-hari itu adalah membuat, menyusun, menentukan. Jadi pada hakikatnya manusia ni dia tidak dapat mencipta. Dia hanya dapat menentukan, mengubah suatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang boleh diubah. Itu dia. Ini beza kita Al-Khaliq, beza Al-Khaliq dengan makhluk. Manakala Allah Subhanahu wa taala mencipta, mengubah, menentukan, ini memang berkuasa. Untuk manusia hanya menentukan, mengubah sesuatu menjadi yang lain. Okey, baik. Jadi kata Syekh Abdul Razak rahimahullahu taala, Syekh Abdul Razak berkata, ijadu syai'i wa ibda'uhu ala ghairi misalin sabiqin. Menentukan sesuatu, menciptakan sesuatu dan mengadakannya tanpa ada contoh sebelumnya. Ini makna yang pertama bagi al-khalqu, mencipta. Yang kedua bermakna at-taqdir, iaitu menentukan. Nah, sampai di sini mungkin ada soalan. Yang nak bertanya boleh bertanya dulu sebelum Anda sambung. Okey, kalau tak ada soalan bermakna semua dah faham insya-Allah. Macam mana nak guna? Ya. Ustaz untuk berdoa. Nak untuk berdoa yang ni. Baik. Sebetulnya ada dekat ni, boleh anda jawab nanti ya ni. Yang di akhir nanti ya, macam mana nak berdoa dengan Al-Khaliq ni. Okey, baik. Anda akan jawab nanti pada akhir insya-Allah taala. Lampu pun dibuat. Yes, lampu dibikin. Material dia, bahan dia dah ada. Lampu dibuat dari apa? Kaca kan? Ada kaca kan? Kemudian ada apa lagi? Ada wire, besi, dah ada bahan semua dah. Yang menciptakan bahan tu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia menentukan, mengubah dia. Mempercantik. Okey, baik. Kita kembali kepada buku kita. Al-Halimi berkata, Al-Khaliq ialah mencipta sesuatu yang diciptakan, dan menjadikan setiap ciptaan dengan ketentuan. Maka ada yang kecil, ada yang besar, yang panjang, yang pendek, ada yang manusia, ada hewan dan binatang. Ini kata Al-Halimi rahimahullah ta'ala. Sebetulnya senang dia untuk kita faham Al-Khaliq ni. Kita dah faham Al-Khaliq ni, ada pencipta segala-galanya, pencipta segala-galanya lah. Al-Khaliq dialah yang menjadikan sesuatu dari tiada menjadi ada, menentukan segala urusan di zaman azali. Okey, zaman azali ni zaman apa? Ada yang tahu tak? Zaman azali itu apa? Ada azali, azal. 50,000 tahun. 50,000 tahun sebelum penciptaan manusia. Lepas tu sebelum 50,000 tahun tu apa? Kenapa? Zaman yang belum ada apa-apa lagi. Maksudnya zaman sebelum diciptakannya makhluk. Bukannya manusia, makhluk. Jadi dia ada satu zaman disebut zaman azali.
Azaliyun. Azaliyun. Yang belum tahu ni. Yang belajar tauhid insya-Allah dah tahu ni. Yang pernah belajar tentang tauhid ni mesti tahu. Azaliyun. Ada zaman azaliyun. Azali ni maksudnya adalah zaman di mana di waktu itu belum lagi diciptakan makhluk. Apa-apa makhluk belum diciptakan. Langit belum ada, bumi belum ada, manusia belum ada, jin. Tak ada makhluk memang. Ini disebut sebagai zaman azali. Dan Allah Subhanahu wa taala ada tanpa permulaan, bukan sebelum azali, bukan. Allah Subhanahu wa taala dah ada, dah wujud tanpa permulaan apapun. Dah ada wujud. Bukan sebelum azali lagi, bukan. Jadi zaman azali ini zaman di mana belum ada apa-apa lagi, belum diciptakan makhluk lagi. Itu zaman azali. Okey. Jadi menentukan segala urusannya di zaman azali. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak cipta langit, nak cipta bumi, kalau kita ikutkan di sini, nak cipta langit, nak cipta bumi, dah ada benda dia ni. Ketentuan dia dah ada pada zaman azali. Maksudnya 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi dah ada ketentuannya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini. Bahkan kita semua dah ada. Ketentuan dia dah ada. Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia. Iaitu zaman di mana belum ni penjelasan dia ada. Saya nak baca kat sini. Tapi semua tak ada yang jawab. Tak baca juga. Fokus kepada soalannya. Cari soalan Zaki. Ternyata ada di depan. Masya Allah, tabarakar rahman. Ini sangat-sangat ni ya. Tak nampak. Zaman di mana belum ada sesuatu apapun yang tercipta selain Allah Azza wa Jal. Ketika itu Allah yang ada sahaja. Dan Allah dah memang ada. Dialah yang dengan sendirinya menciptakan segala ciptaannya tanpa memerlukan pertolongan dari selainnya. Dia tidak mempunyai teman apalagi penolong. Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan segala sesuatu yang ada ni tanpa ada teman, tanpa ada penolong, tanpa ada tanpa ada bawahan, tanpa ada anak buah, tak ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan kekuasaannya sendiri, dengan kehendaknya sendiri. Tanpa bantuan malaikat pun, tanpa bantuan makhluk. Inilah, Masya Allah, tabarakar rahman. Allah begitu kuasa, begitu indah, begitu menguasai segala sesuatu. Beza dengan kita. Kalau kita nak buat rumah, Masya Allah, kena ada duit, kan? Lepas tu kena ada plan, kan? Kena ada pekerja. Kena ada apa lagi? Kena ada tenaga dan sebagainya. Kita memerlukan segala sesuatu. Manakala Allah Subhanahu wa taala dia menciptakan makhluknya tidak memerlukan apa-apa pun, tidak memerlukan kepada siapapun. Dia tidak mempunyai teman apalagi penolong, maka dengan kekuasaannya dia menciptakan semua makhluk. Masya-Allah. Berapa makhluk yang Allah ciptakan di dunia ni? Kita saja dalam ruang ni tak boleh kita hitung makhluk satu persatu ni. Ada cat putih, lampu apa ni semua, ada apa ni? Ada semen, ada lantai, semua kita tak boleh sebut. Kalau kita disuruh untuk menyebutkan satu persatu dari benda yang ada dalam kelas ni, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu. Mungkin kita akan menyebutkan yang nampak ni, ada kursi, ada warna hitam, ada ni, ada beg, ada televisyen dan sebagainya. Ini kelemahan kita. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan yang dengan lemah, dhaif, lemah segala-galanya. Ya, pada dirinya, pada tubuhnya lemah, pada fikirannya lemah, ilmunya lemah, medannya lemah, akalnya lemah dan sebagainya, lemah. Haula wala quwwata illa billah. Allah Al-Khaliq adalah pencipta yang sangat agung, tidak pernah dilemahkan oleh sesuatu kelemahan dan kemudaratan. Dia yang memulakan ciptaannya dengan kekuasaan yang dimilikinya, kemudian mengembalikan kepada asalnya. Dia mempunyai kekuasaan yang sempurna, perbuatan sempurna serta kebijaksanaan. Maka Allah jadikan semua ciptaannya penuh dengan hikmat dan keagungan. Al-Khattabi berkata, Al-Khaliq ialah yang mencipta semua ciptaan tanpa adanya perumpamaan sebelumnya. Macam tadi disebutkan Syekh Abdul Razak tu lah. Sebagaimana Allah berfirman, adakah pencipta selain Allah? Sedangkan bagi manusia, mencipta adalah bermakna menentukan saja. Jadi ini sudah jelaskan tadi, menentukan saja, mengubah saja. Kalau kita nak buat rumah macam tadi, ni kena letak di sini, menghadap ke sini, ini kena disusun dengan batu, ada semen, ada
ada wayar dan sebagainya, ni buat bilik, ini buat halaman dan sebagainya. Menentukan. Bukan mencipta, menentukan. Perbezaan antara dua nama ini. Sekarang perbezaan antara Khaliq dan Al-Khalaq. Perbezaan antara dua nama ini ialah Al-Khaliq dia yang mencipta sesuatu dari tiada menjadi ada dengan ketentuan dan ilmu, kemudian membuat dan mencipta dengan kekuasaan. Manakala Al-Khalaq dia yang memulakan ciptaannya dari segi bilangan dan bagaimana caranya. Jadi Khalaq ni lebih kepada bilangan dan tata cara mencipta. Itu dia. Kalau Al-Khalaq. Tapi ala kulli hal, Al-Khalaq dengan Al-Khaliq ni keduanya sama, mencipta semuanya. Cuma beza dia bentuk saja. Kalau Al-Khaliq ni adalah isim fa'il. Kalau Al-Khalaq ni adalah sighat mubalaghah. Yang banyak menciptakan. Banyak menciptakan. Beribu-ribu makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Belum syurga lagi, masya-Allah, yang kenikmatannya luar biasa. Belum neraka lagi, yang siksaannya begitu dahsyat. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi semua yang apa di dunia ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuannya yang tertentu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Antara nama Allah yang saling berkaitan dengan nama ini ialah Al-Bari'u. Jadi nama yang berkaitan dengan satu nama ni, Al-Khaliq, iaitu Al-Bari'u Al-Musawwir. Al-Bari'u Al-Khaliqu Al-Musawwir. Ini hampir sama tiga makna, tiga nama ni. Okay, Al-Khaliqu. Lepas tu Al-Bari'u. Lepas ni insyaAllah kita akan belajar tentang Al-Bari'u. Kemudian yang ketiga ialah Al-Musawwir, yang membentuk rupa. Pertama Al-Khaliqu, kedua Al-Bari'u, yang ketiga Al-Musawwir. Ini tiga nama ni saling berkaitan satu sama lain. Yang pada hakikatnya dia kembali kepada makna mencipta. Okay. Al-Ghazali berkata, ada yang beranggapan, ada yang mengira nama-nama ini adalah sama. Kata Imam Ghazali, tiga nama ni. Kata Imam Ghazali berkaitan tiga nama ni. Ada yang mengira, ada yang menganggap nama-nama ini adalah sama. Dan kesemuanya kembali kepada makna mencipta. Memang adalah banyak ulama yang berkata demikian. Tiga nama ni lebih kurang sama. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Namun segala sesuatu berasal dari ketiadaan menjadi ada. Sesuatu yang wujud pertama kali memerlukan suatu proses menentukan. Lalu yang kedua membuat ataupun mengadakan. Dan yang ketiga adalah membentuk. Okey, jadi yang pertama ni, ini kata Imam Al-Ghazali ya. Jadi yang pertama ni, untuk Al-Khaliq kata beliau ialah apa ni? Dia adalah proses dan menentukan. Proses untuk membuat ciptaannya. Apa yang anak Allah Subhanahu Wa Taala nak cipta langit ke, nak cipta dunia, dia prosesnya sudah ditentukan. Macam ni. Lepas tu baru yang kedua, Al-Bari'u. Apa Al-Bari'u ini? Mengadakan. Dengan proses itu Allah Subhanahu Wa Taala terus buat, terus ada. Ini disebut Al-Bari'u. Kemudian yang ketiga adalah Al-Musawwir, membentuk. Mengadakan menentukan, kemudian tadi mengadakan, membentuk. Apabila tiga unsur ini sudah terpenuhi, maka jadilah makhluk. Ini kata Imam Al-Ghazali. Okey, baik. Jadi Allah Ta'ala disebut Khaliq dari sudut menentukan. Menentukan dari sudut menentukan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebut Khaliq. Bari'u dari sudut membuat. Bari'u dari sudut membuat. Dan Musawwir dari sudut mengatur bentuk ciptaan dengan sebaik-baik ketentuan. Itu dia. Tapi insyaAllah kita akan belajar tentang nama-nama ni secara detail. Sama ada Al-Bari'u dengan Al-Musawwir, insyaAllah ta'ala. Baik, sebelum kita sambung kepada kesan-kesan keimanan, mungkin ada soalan?
Okey, yang macam tadi kan, yang soalan macam tadi. Macam mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Khaliq ni? Okey, baik. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahkan dalam ayat ini disebutkan kan ni, walahul asmaul husna, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang cantik. Akan disebutkan fad'uhu biha, maka suruhlah Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Jadi kalau kita ada keperluan, kepentingan ataupun ada masalah dan sebagainya, boleh kita sebut nama ini. Al-Khaliq, Al-Khallaq. Ya Khaliq, wahai zat yang maha mencipta segala sesuatu. Mudahkanlah segala urusanku. Kalau dia ada problem, ada masalah dalam kehidupan dia, masalah keluarga, masalah hubungan, ikhwah, persaudaraan dan sebagainya, dan hubungan-hubungan itu mengalami masalah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebut nama ni Al-Khaliq ni. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang mencipta semua tu, yang mencipta manusia, yang mencipta keluarga, yang mencipta masalah. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembalikan kepada Al-Khaliq itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mencipta benda-benda tu, perkara tu, termasuk masalah tu, kita kembalikan kepada Allah. Kita minta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh di sini kalau kita tengok dalam muka surat 19. Okey, cuba kita tengok muka surat 19. Muka surat 20 ya. 20. Ini contoh berdoa ya. Okey. Contoh doa, di antara doa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan dua nama ni. Dua nama ni. Kalau dua nama ni dia tidak disebutkan secara spesifik. Dia tidak terus menyebutkan Al-Khaliq ataupun Al-Khallaq. Cuma memang ada doa yang mengarah kepada dua nama ni. Iaitu doa yang berkaitan dengan Sayyidul Istighfar, penghulu kepada istighfar. Ini berapa kali dibaca sehari semalam? Berapa kali? Berapa ratus? Iya, berapa ratus kali? Zikir? Berarti baca berapa kali? 3 ke 2? Okey, dalam buku tu disebutkan 3. Satu je. So kalau kita baca pagi petang, bermakna baca berapa kali? 2 kali saja. Bukan ratusan kali. Ini soalan yang menjebak sebetulnya. Confuse tadi nak jawab 100 kali, ratusan kali. Ratusan kali. Bukan, 2 kali je. Kan? Okey, ini berkaitan dengan Sayyidul Istighfar. Tengok dalam kalimah ni, dalam doa ni, apa perkataan yang berkaitan dengan nama ni, dengan nama Khaliq Al-Khallaq? Ada tak perkaitan kata-kata yang Khalaqani? Yes, Khalaqani. Okey. Okey, coba Ustaz baca dulu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Kita baca istighfar sehari semalam lebih kurang berapa? 70 ataupun 100 kan? 70 ataupun 100. Itu istighfar. Itu istighfar yang biasa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kan? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Itu istighfarnya. Itu bagian bawah. Anggaplah dia ada anak-anak buah dia. Manakala ni adalah Sayyidul Istighfar. Apa Sayyid? Apa Sayyid? Sayyid itu penghulu, pengetua. Kita dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca istighfar, sentiasa memohon ampunan kepada Allah. Baca istighfar, astagfirullahaladzim. Apatah lagi Sayyidul Istighfar. Jadi kalau kita bezakan antara istighfar yang biasa dengan Sayyidul Istighfar, mana yang lebih hebat lagi? Sayyidul Istighfar. Ini penghulu kepada istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Kalau kita baca terjemahan dia, ya Allah, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku yang mencipta aku, yang menguasai aku, yang memberi makan aku, yang memberi petunjuk kepada aku. Ada dalam Rabbi semua ni. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang patut disembah dengan benar illa anta kecuali engkau. Khalaqtani, engkau menciptakan aku. Engkau mengadakan aku, engkau membentuk aku seperti ini. Wa ana 'abduka,
dan aku adalah hambamu yang taat kepada engkau. Wa ana ala ahdika. Wa ana ala ahdika, dan aku berpegang dengan janjimu. Wa wa'dika, dan janjimu. Ahdun ni dengan wa'dun ni sama. Ahdun ni janji, wa'dun janji. Mastata'tu, dengan kemampuanku. A'udzu bika, aku berlindung kepada engkau, min syarri ma sana'tu, dari apa yang aku buat, yang aku kerjakan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui nikmatmu. Ni tak ada ya. Ada tak ada kat sini? Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku, aku mengakui. Oh, ini tak ada kat sini. Oh, dia terbalik ni. Sorry. Jap. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, sepatutnya ni aku mengakui nikmatmu. Nikmatmu dulu ya. Baru dia wa abu'u bi dzambi, aku mengakui dosaku kepadamu. Ini terbalik ya. Tukar. Bagi tanda anak panah, kiri dan kanan. Ini terbalik. Yang pertama mesti disebutkan aku mengakui nikmatmu. Yang kedua, aku mengakui dosaku. Macam mana sampai tersilap ni? Itulah biasa manusia kan. Kenana waktu itu lagi ngantuk ke, ataupun terlalu kenyang ke dan sebagainya, tak pastilah. Dimaafkan manusia kan. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selainmu. Okay, siapa yang tahu ni? Apa fadilat ni? Siapa yang baca doa ni? Yes, dibaca pagi dan petang. Okay, apa fadilat dia? Yes, kalau dia mati kepada hari tersebut, masuk syurga. Okay, nah, kalau mati orang tersebut baca doa ni, baca di waktu pagi, lalu dia mati di waktu petang, maka dia akan masuk syurga. Kalau dia baca di waktu petang, lalu dia mati di waktu pagi, dia akan masuk syurga. Masuk syurga. Tapi masuk syurga dia tak pastilah, sama ada dia terus masuk syurga ataupun dia masih disiksa dulu, ataupun tak pasti. Dia kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun dia masih tengok-tengok sekeliling masih tengok-tengok pengalaman dekat neraka, itu tak pasti. Kembalikan kepada dia. Tapi dia kalau mati dalam keadaan bertaubat, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bertaubat dari segala dosanya, insya-Allah dia akan masuk syurga. Kita berdoa kepada Allah supaya kita masuk syurga tanpa hisab. Ini yang kita nak. Tanpa hisab. Yes, tanpa hisab, tanpa azab. Dua ni. Tanpa hisab, tanpa azab. Kalau tanpa hisab, memang tanpa azab lah. Kalau masuk syurga dengan hisab, mungkin diazab dulu. Lu masuk syurga, tapi kamu tengok atas, tengok sana dulu. Masuk dulu sana. Macam mana pengalaman di dalam tu, ada apa-apa. Boleh rasakan sedikit. Tapi tak mau. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan. Betapapun dosa kita, betapapun besarnya dosa kita, sehari semalam kita jangan sampai putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti kita banyak doa. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Terutama banyakkan dalam solat tu. Minta sama Allah. Jangan pernah dimasukkan ke dalam neraka, tak mau. Kita mau dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Ataupun kalau bukan tanpa hisab, kita masuk syurga dengan secepat-cepatnya, dengan seperti kilat, seperti petir, ataupun dengan apa. Tapi jangan kita minta masuk syurga dengan cara merangkak, tak mau. Masuk syurga dengan berkuda boleh, tak ada masalah. Berkendaraan tak ada masalah. Yang penting kita sampai ke syurga. Tapi kalau dengan cara merangkak, memang kulit kita ni semua habis, hancur. Dalam sirat itu benda-benda tajam, sangat tajam. Sirat itu sangat halus dan dia ada benda-benda tajam. Jadi sesiapa yang masuk surga dengan cara merangkak, kulit dia memang habis dimakannya. Waliyadzubillahi ta'ala. Ini mengerikan ya. Ini mengerikan. Banyaklah kita baca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Kalau kita tak sempat baca ni, baca dalam solat itu lagi bagus. Baca dalam sujud, Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Baca dalam sujud, itu lagi bagus. Kalau tak nak baca di luar solat lah. Kalau nak baca di luar solat, lagi bagus.
Okey lagi. Kita boleh temukan doa ni berkaitan dengan doa hendak tidur, menjelang tidur. Kan? Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha. In ahyaitaha fahfadhha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku dan Engkaulah yang mewafatkanku, yang mematikan aku. Milik Engkaulah mati dan hidupnya. Jika Engkau menghidupkannya, maka jagalah dia. Dan jika Engkau mematikannya, maka ampunilah dia. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu keselamatan. Masya Allah, tabarakallah. Ini boleh kita baca sebelum kita tidur. Sekali-kali kita baca yang agak panjang sedikit. Jangan hanya kita baca Allahumma bismika amutu wa ahya, ataupun bismika Allahumma ahya wa amutu. Sekali-kala baca doa ni, kan? Saya yakin dekat sini ni mungkin tak banyak yang baca ni. Yang ni jarang kan? Yang ni jarang. Bukan jarang, tidak pernah. Never. Not seldom, tetapi never. Itu dia. Itu tu hafalkanlah, sekali-kala hafalkan. Allahumma innaka khalaq. Jadi nanti kalau kita nak tidur, nak terus selepas isyak tu, jadi buku Asmaul Husna ni letak di samping kita, sebelah kita. Ataupun buka phone lagi senang. Allahumma innaka khalaqta nafsi. Tapi kalau dia dah sangat mengantuk, macam dia tak larat baca doa. Sebab kalau dia baca doa yang panjang ni, tiba-tiba dia tak jadi mengantuk. Apalagi kalau kita baca dengan khusyuk. Allahumma innaka khalaqta ni sampai dia menangis pula. Baca doa tidur ni sampai menangis. Habis dia tak jadi mengantuk. Kalau boleh baca dengan cara memejamkan mata. Itu lagi selamat. Allahumma innaka khalaqta ni. Macam mana sendiri ya? Macam mana sendiri? Kalau dah mengantuk sangat, tak reti nak baca ayat kursi, anda terus tu je. Allahumma bismika amutu ahya. Ada yang lebih pendek lagi. Allahumma qini azabaka yauma tab'asu ibadak, tu kan? Allahumma qini azabaka yauma tab'asu ibadak. Ya Allah, jauhkanlah, selamatkanlah aku daripada siksamu yauma tab'asu ibadak, seketika engkau membangkitkan hamba-hambanya. Itu lagi bagus doa kalau dibaca. Allahumma qina adzabaka yauma tab'asu ibadak. Ataupun baca ni. Sekali-kala dah kita bergantian doa ni. Kalau doa kita pelbagai, jangan hanya fokus pada satu. Banyak. Sebab doa dia berlainan. Kita di sini Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha mahyaina wafat. Kita meminta penjagaan kan? Yang pertama, wafat. Kita meminta penjagaan. Kalau kita masih dihidupkan lagi, dijaga oleh Allah. Kalau kita dimatikan ketika kita tidur, Allah akan jaga. Lepas tu kita minta lagi, faghfir laha, meminta keampunan kepada Allah. Berarti dua yang kita minta. Meminta keampunan yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Kita minta afiat, minta sehat. Selepas ditidurkan, kita minta sehat. Minta afiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang yang bangun tidur ni, dia macam merasa lemah, dia macam panas badan. Kadang dia langsung demam, ada yang macam tu. Jadi minta perlindungan kepada Allah. Ataupun dalam perlindungan ni, dalam minta keselamatan ni, diselamatkan daripada gangguan syaitan, gangguan jin. Ya, kebanyakan orang yang tidur tanpa baca doa ni biasanya diganggu oleh jin. Kan? Jin dia masuk ke dalam tidurnya tu. Dia berubah, kadang dia berubah macam-macam lah. Dia ganggu, kacau dan sebagainya. Kadang dia macam dalam tidur tu dikejar pencuri. Lepas tu dia lari, tiba-tiba dia bangun penat. Kan? Itu salah satu daripada gangguan syaitan dalam tidur. Bahkan ketika kita tidur, lepas tu dia macam ada sesuatu yang mengganggu kita. Kita pun nak lawan tu tak kuat, macam kita diikatkan. Macam kita diikat. Kita nak baca kul huwal tak bisa. Nak baca kul huwallahu ahad, kul. Tapi biasanya macam ni, ada pengalaman. Kalau Ana sendiri ada pengalaman. Ini beberapa tahun lalu, ketika Ana baru tidur tu, dia macam ada setan yang mengganggu. Untuk kita bebas daripada gangguan tu, terus bangun dulu. Bangun dulu, paksa perangi dia. Kalau dia dibiarkan, dia akan terus diganggu. Terus akan mengganggu. Dia macam kerasukan, tapi bukan kerasukan sebetulnya.
kadang dia macam ada hantu kan, hantu dia seram dalam kubur dan sebagainya. Dia kalau boleh terus bangun lawan tu. Macam tu. Bismillah macam tu. Kalau dia dibiarkan dia akan mengganggu. Ini berkaitan dengan tidur ya. Okey, bacaan dalam sujud. Dalam sujud pun dia ada perkataan yang berkaitan dengan al-khaliq al-khalaq, iaitu khalaq. Di sini disebutkan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini dibaca bila ni? Dalam sujud apa? Sujud sahwi ke tilawah? Sujud tilawah. Kalau sujud sahwi biasa subhana rabbiyal a'la. Sujud tilawah. Sujud sahwi berapa rakaat? Dua. Yes, sujud sahwi. Tapi boleh, tak ada masalah baca ni, tapi ni terlalu panjang. Allahumma laka sajadtu bika amantu. Yes, itu sujud. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu. Ataupun baca ketika sujud tilawah ataupun sujud dalam sujud solat, tak ada masalah, boleh ya. Jadi macam itulah kita nak. Jadi kemudian yang ketiga lagi, macam mana kita nak doa dengan Al-Khaliq ni? Jadi macam kita kembalikan kepada yang pertama tadi, apabila kita ada keperluan yang berkaitan dengan dunia ataupun akhirat, kita boleh sebut nama ni meskipun nama ini tidak ada kaitan. Tapi pada hakikatnya Khaliq ni dia berkaitan dengan segala perkara. Khaliq sebab dia mencipta kan. Kita ada masalah dalam kehidupan kita, kita nak solusi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita nak solusi, nak jalan kepada Allah? Sebab Allah yang menciptakan benda tu. Yang mencipta perkara tu, yang mencipta sesuatu menjadi senang, yang senang menjadi susah, Allah Subhanahu Wa Taala semua. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan itu susah? Mungkin Allah nak coba dia, nak berikan ujian kepada dia supaya dia berusaha, supaya dia sabar dan sebagainya. Kita doalah kepada Allah supaya dimudahkan. Macam tu. Okey, baik. Jadi 3 doa ni kita sudah jelaskan. Coba kita pergi kepada ni. Nak baca ringkas je kesan beriman kepada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita yang sudah faham tentang makna Khaliq ni, mesti ada ataupun akan timbul dalam hati kita kesan keimanan. Yang pertama, bahawa hanyalah Allah yang mencipta segala sesuatu yang wujud. Ciptaannya begitu agung, kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Manusia dan jin serta makhluk yang lain tidak mampu menandingi ciptaannya. Mereka tidak dapat menciptakan benda yang sangat kecil sekalipun mereka berkumpul menjadi satu. Makanya tadi dalam surah Luqman ayat yang ke-11 tu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni balidh zalimuna fi dhalalin mubin." Yang bermaksud, inilah ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah ni yang baik-baik, yang comel-comel, yang apabila kita melihatnya nampak begitu indah, mendatangkan keindahan kepada hati kita. Kita seronok melihatnya, kita tengok bunga, tengok taman, ya. Masya-Allah tabaraka rahman. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menumbuhkan rumput-rumput menjadi indah, bunga-bunga menjadi indah, yang menciptakan bangunan yang tinggi itu, yang indah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza khalqullah. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahanmu selain Allah. Jadi di sini ditunjukkan kepada mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mendustakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kafir kepada Allah. Jika yang kau sembah itu dapat menciptakan sesuatu, datangkanlah satu contoh daripada ciptaannya. Tak ada. Berhala-berhala dari zaman dulu sampai sekarang, kalau mereka dikumpulkan menjadi satu, Tuhan-Tuhan orang kafir, Tuhan-Tuhan orang Yahudi, Tuhan-Tuhan orang Nasrani dan sebagainya, kalau mereka dikumpulkan dalam satu tempat yang satu, kemudian mereka disuruh untuk menciptakan satu benda yang kecil seperti nyamuk, mereka takkan mampu. Nyamuk sahaja. Ini satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat kecil. Disuruh menciptakan debu sahaja satu, takkan mereka dapat. Takkan mereka kuasa untuk menciptakan itu. Macam mana mereka itu boleh disembah oleh orang kafir?
Waliyadu billahi ta'ala. Ini menunjukkan semua ciptaan Allah adalah lemah. Yang kedua, Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan. Menciptakan manusia dan jin semata-mata untuk beribadah kepadanya. Menjadikan perintah dan larangan untuk menguji keimanan dan ketakwaan mereka. Disebutkan afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu dari tiada kepada ada sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada penciptaan itu, dan kamu menyangka pula tidak akan dikembalikan kepada kami. Semuanya ada tujuannya. Manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, Allah Al-Khaliq yang menciptakan segala sesuatu dari tiada menjadi ada dan akan mengembalikannya kepada asalnya. Dia akan tetap hidup dan kekal selama-lamanya dengan makhluk dan akan hancur dan binasa. Nah, sampai di sini mungkin ada soalan berkaitan dengan Al-Khaliqul Khallaq. Tak ada ya? Nah, kalau dah faham semua berarti tak ada soalan. Biasa. Biasanya kalau tak faham dia ada soalan. Maknanya semua ruangan ini faham semua dengan penjelasan anak. Alhamdulillah. Tabarakallah. Tapi kalau disuruh mengulang dari tadi, penjelasan Ustaz boleh ke tak? Boleh sebetulnya. Cuma tak boleh berkata. Itu je. Dalam hati boleh. Hafal dalam hati. Tapi untuk mengatakan, menerangkan kembali, itu macam tak larang. Okey, baik, terima kasih, jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Seperti biasa kita ada tazkirah mungkin dalam 5 minit lah. 5 minit saja kita ada tazkirah insya-Allah taala. Sebelum kita tutup kelas kita Asmaul Husna ni, kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran. Walhamdulillahi rabbil alamin.